Saya pun bahasa Mesir Ustaz. Ada ya. Kesal apa tu? 46. Tak benar. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك ما استطعت أعوذ بك مما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, kita sambung muka surat 46, kitab Tanwirul Masalik jilid pertama. Qala al-musannif rahimahullah, ma yundabu lahul wudu, perkara yang disunatkan berwudu. Tak wajib. Sunat memperbaharui wudu bagi orang yang telah salat dengan wudu pertama. Dia dah solat dah, dia nak solat lagi. Sama ada solat fardu atau sunat. Dia telah solat, tak kira lah solat fardu ke solat sunat ke. Lepas dia solat, dia nak solat lagi, sunat dia ambil wudu. Dipanggil tajdid wudu, memperbaharui wudu. Kalau dia tak solat, dia ambil wudu, dia tak solat pun, dia ambil wudu ke-9, cadang nak sembahyang zuhur, tak jadi. Lepas tu wudu dia tak batal sampai zuhur. Ke-9 pagi dia ambil wudu, sampai zuhur azan, nak sembahyang zuhur tu perlu renew wudu dah? Tak perlu. Sebab wudu dia belum disolatkan, masih baru, tidak perlu diperbaharui. Tak guna lagi beli kereta baru, tahun tak naik lagi. Kereta baru tak naik-naik lagi, plastik pun naik hak mula. Takkan tak naik, kereta mesti naik lah. Nak balik. Tak kena buat contoh gitu. Mungkin dia bayar ke apa semua, dia tak pergi ambil lagi lah. Banyak hari lah. Salesman pun nak tanya bila nak ambil kan. Dah sign bank semua, tak ambil lagi. Dah buat loan dah, aduk baru lagi nak perbaharui apa? Benda tu masih baru, tak perlu perbaharui. Tapi kalau dah guna sekali, guna untuk solat. Ada orang sentuh Quran untuk guna pegang Quran, buka Quran, itu tidak ada renew ba'da solat, setelah digunakan sekali solat, nak solat lagi, itu renew. Walaupun baru tak sah, dia baru dia berwuduk, dia pukul 9 dia sembahyang duha, 9:05 dia nak sembahyang lagi duha, itu renew. Kalau aja jadi renew ni dia bukan berkait dengan waktu. Kalau dah solat 2 rakaat duha, lepas tu nak buat lagi 2 rakaat duha, rajin ambil wudu, dapat pahala lebih.
Tapi ada juga wuduk yang tak ada kaitan dengan sembahyang, seperti mengangkat jenazah. Nabi kata siapa angkat jenazah, maka sunat dia berwuduk. Dia ambil wuduk, lepas tu van mayat mai dia usung masuk, dia lari pergi ambil wuduk. Itu sunat kerana mengangkat jenazah. Kalau keadaan biasa ni, mesti lepas dah guna wuduk tu untuk solat. Kemudian perenggan di bawah ni sunat berwuduk yang tiada kaitan dengan solat. Saya buat contoh tadi angkat jenazah. Ada sini tak ada. Kita ambil lah. Nabi kata siapa mandi jenazah, sunat dia mandi. Siapa angkat jenazah, sunat dia berwuduk. Yang terbaiknya bila van sampai, kita tolong angkat saya yang Nabi tak bagi ni berlambat-lambatan. Kita sikit tak apa. Dia angkat tak tahu ni kepala kanan kepala kiri sedia maklum. Kita kata saf, hak menangkat. Sekarang tak tahu, kita beritahu. Beritahu pergi tu buat sah mayang. Apa angkat tu sunat pergi wuduk lagi. Ada 3 orang. Kita tunggu. Amal. Pernah ada orang buat lagi. Macam tariang lah. Mula. Sebab Nabi cakap macam tu. Angkat daripada van tadi, ataupun daripada rumah masuk van ke, passing daripada van ke, kita tunggu saat no, kita bagi dia ambil wuduk kan. Bukan pasal batal. Pasal Nabi kata macam tu. Allah kan nak lama. Bukan dia nak pergi buang yang besar. Bisi tangan ambil wuduk tu saudara sembang-sembang cepat kan. Ya? Ambil wajib-wajib. Tak apa kau cepat sikit. Pasal kita nak beramal dua-dua. Nabi suruh berwuduk siapa angkat, dan Nabi suruh cepat urus. Elok tu, abang ambil wajib-wajib dah. Sekali-sekali dah abang. Tak lagi ambil 3 kali kena awal-awal pula jenuh. Tapi orang di luar duduk tunggu habis. Dia boleh urus lah. Cepat. Ambil wuduk. Iman. Habis sembahyang angkat sekali lagi. Angkat tu pun sunat berwuduk lepas angkat. Habis sembahyang angkat masuk van pula. Daripada van angkat turun, daripada turun gali kubur tu angkat orang masuk. Semua tu sunat berwuduk. Walaupun wuduk tak batal. Walaupun wuduk tak batal. Pasal orang tak buat. Tak buat kerana tak tahu. Macam malas manusia ni kalau tahu dia buat. Kemudian sunat berwuduk kepada orang junub yang ingin makan atau minum. Habis tubuh tu dia nak makan dan minum, berwuduk tu. Sunat, tak wajib. Atau tidur, lepas bersetubuh dia nak tidur. Atau melakukan jima' sekali lagi. Round 2. Ambil wuduk dulu, jangan kuat sangat. Ambil wuduk dulu. Nabi kata supaya lebih cergas. Petua Nabi. Nabi kata ambil wuduk kerana wuduk di celah-celah antara jima' 1 dengan jima' 2 tu al-syatu lil'aud, lebih cergas untuk dia mengulanginya. Kalau tak berwuduk dia tak cergas. Ambil wuduk baru cergas. Dibasuh-basuh lah. Takut ada kuman apa semua kan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjunub, kemudian baginda ingin makan atau minum, baginda akan berwuduk terlebih dahulu seperti berwuduk untuk solat. Pasal wuduk ni orang Arab pun macam Melayu juga, kadang-kadang pergi basuh kaki tu, basuh kaki je kan. Pergi basuh muka je kan. Dah wuduk macam sembahyang, mana wuduk betul ya. Basuh muka, basuh tangan, bisiku, sapu kepala, basuh kaki, sapu telinga, semua kan. Berwuduk yang sempurna. Orang Arab macam kita juga, nak tidur, pergi basuh kaki tu. Badan bukan basuh kaki, ambil sembahyang lah kan. Nampak mengentuk, pergi basuh muka, lebih baik berwuduk daripada basuh muka saja. Basuh muka tu adat, berwuduk tu ibadat. Sebab tu saya Datuk Nasir dia tekankan Nabi berwuduk. Wuduk macam mana? Wuduk macam nak sembahyang, wuduk betul-betul ya. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تصيب جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم رواه مسلم. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ayah dia Umar pernah menyebutkan kepada Nabi tentang dirinya yang berjunub di waktu malam, bersetubuh waktu malam, atau tidur malam mimpi keluar air mani, tu jaga tengah malam macam mana ni? Baginda bersabda, basuhlah kemaluanmu, berwuduklah, kemudian tidurlah. Ni saya susun terjemahan ikut munasabah. Kalau ikut harfiah, berwuduklah, basuh kemaluan, wuduk dulu baru basuh kemaluan. Macam tak sesuai. Basuh dulu baru ambil wuduk. Sebab waw tu dia bukan untuk susun. Kita pandai-pandai susun. Kalau ikut harfiah, tawadda, ambil wuduk, waghsil zakarak, dan basuh zakarmu, thumma nam. Thumma baru fungsinya untuk susun. Lepas itu baru tidur. Ya. Mandi suruh dalam takut paru-paru masuk ya. Nabi tak suruh mandi. Nak mandi ya. Pasal dia tengah malam. Nabi syorkan basuh, ambil sembahyang, tidur. Kalau rajin mandi ya, terpulang. Mandi betul tidur, selesa sikit lah. Ikutlah. Jangan tidur dalam keadaan junub. Tak elok. Karena sekurang-kurangnya hadas tu kita ringankan daripada hadas besar. Kita ambil sembahyang tu ada kecil. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an falyatawadda rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulangi persetubuhan kali kedua, maka hendaklah dia berwuduk terlebih dahulu. Dan riwayat lain disebut fa innahu anshatu lil 'aud, kerana wuduk itu lebih mencerdaskan. Babul mas'i 'ala al-khuffain, bab menyapu atas dua khuf. Khuf ni macam stokin lah. Stokin kalis air. Air tak serap, air tak basah ke kaki. Selalunya dibuat daripada kulit atau dari getah. Selalunya orang pakai musim sejuk. Sebenarnya musim apa pun harus pakai. Biasanya sesuai musim sejuk lah. Nak jaga kaki, tak mau kerap basah. Sejuk ni kita jaga dua anggota, kaki dan telinga. Telinga ni kena tutup. Sejuk. Tutup telinga dengan muffler, dengan senoket, apa semua, tutup telinga. Satu lagi kaki yang nak pakai stokin. Siapa pakai stokin ambil sembahyang kena buka, basuh kaki. Siapa pakai khuf, dia ambil sembahyang hanya sapu ke atas. Bawah tapak tu sunat, atas wajib. Tu untung pakai khuf. Saya kalau pergi umrah bulan 12 di Madinah sejuk, saya bawa khuf. Bawa khuf.
Kita berwuduk macam biasa sekali hak mula tu je sebelum pakai. Lepas kita berwuduk macam biasa, kita pakai khuf. Sagi batal, tak buka dah khuf tu. Kita hanya sapu ayat. Buka kena basuh lah. Tangan sampai siku basuh. Kalau sapu, telinga aku sapu je biasa. Kaki tak payah tanggal dulu. Biar dia dekat di kaki. Kita ambil ayat, dia sapu ke atas ya. Ayat sapu bagian atas. Bawah sunat, atas yang wajib. Harus menyapu atas dua khuf pada wudu. Mula-mula makna pada wudu. Kalau perlu mandi wajib, kena buka lah khuf tu. Khuf kena buka. Aku ada khuf, aku mandi wajib sekali dengan khuf tak. Tanggalkan khuf, ratakan ayat seluruh badan. Khuf ni cerita dia ayat semayang saja. Orang kecil manis kalau kata kaki dia luka apa semua, dia tak pakai khuf ya. Kerap sangat, ada juri-juri tak bagus. Berlengah kan. Pakai khuf, kering kaki. Saja-saja nak pakai boleh, nak beramal. Tapi Nabi selalu pakai dalam musafir dan juga dalam musim sejuk. Dia boleh pakai banyak hari dalam musafir, 3 hari, 3 malam. Tak buka-buka, 3 hari 3 malam tak apa. Mayang sekali dengan khuf tu. Kalau tak pergi mana, 24 jam je. Kita pakai, lepas tu sekali kita kena tulis pukul berapa kita datang. Kita ambil semayang dengan sempurna dulu macam biasa. Mungkin kita lap kaki kita tu hak basah tu, kita lap dulu, kita pakai. Okay? Dua-dua khuf. Mula batal, tulis. Tulis dalam handphone. Pakai pukul 8 pagi. Pukul 10, dia pergi tandai, dia buang ayat. 10 AM, tulis. Dan batal hari ni, kita boleh pakai sampai 10 AM esok. Ukuran dah dari mula batal, bukan dari mula pakai. Mula pakai, terus tulis. Apa lagi? Mula batal lagi, baru tulis. Sehari semalam 24 jam diukur dari mula batal, bukan mula pakai. Pakai kena ada yang semayang. Lepas tu pakai, tak buka-buka, pergi tanda buang ayak. Tak aku tulis. Dia apa? Sebab nak tahu boleh pakai sampai esok tu, sampai pukul berapa. Mula batal ke 10 pagi, makna boleh pakai sampai esok 10 pagi. Sampai 10 pagi habislah tamat tempoh. Nak pakai sah pun boleh. Paling lama sehari semalam 24 jam daripada jam mula batal. Khuf duk ada di kaki batal. Batal wuduk. Orang musafir pun macam tu, dia ukur dari mula batal, bukan dari mula pakai. Harus menyapu atas dua khuf pada wuduk. Dibolehkan kepada orang musafir perjalanan ada nan yang harus, bukan bertujuan untuk melakukan maksiat. Musafir ni memang dia bermula dengan niat. Musafir untuk apa? Kalau musafir untuk buat benda baik, di melancong makan, di ziarah, orang panggil musafir harus. Maka dia boleh rukhsah, boleh sapu khuf 3 hari 3 malam, boleh kalau tak mau puasa pun tak apa dalam musafir tu, boleh qasar, boleh jamak, macam-macam kelonggaran Allah bagi. Niat penting. Musafir untuk tujuan yang baik. Dia ada 3 niat musafir. Ada orang musafir niat dia bagus. Niat dia bagus. Memang dia dapat semua keringanan. Semayang pendek boleh, semayang gabung 2 jamak boleh. Kalau tak mau puasa pun boleh. Syarat keluar sebelum subuh. Hari Jumaat tinggal semayang Jumaat pun tak apa, syarat keluar sebelum subuh. Drive tu mula tu sebelum subuh, ataupun sehari sebelum Abu Ramih lah, memulakan perjalanan tu lebih awal. Kalau hari Jumaat musafir, sebelum subuh. Lepas subuh kena berhenti ya. Boleh apa lagi? Boleh pakai khuf 3 hari tak apa. Asal khuf sehari je, dia pakai 3 hari tak buka. Banyak kelonggaran kalau niatnya baik. Yang kedua, orang tu niat baik, tengah-tengah jalan niat dia melencong sat. Lalu ke kedai judi, dia singgah beli nombor ekor. Lepas tu dia astagfirullah, dia pergi. Tujuan dia adalah pergi nak ziarah.
nak berjalan juga. Hak tu pun boleh dapat kelonggaran sebab niat utamanya baik. Celah-celah tu setan kacau. Dia singgah zat, dia astagfirullah. Dia pirak jumpa sepupu dia, pi juga. Ini dibuat maksiat dalam musafir, tujuan baik. Tujuan tu terhasil sambil-sambil setan tunggu dia ni. Yang baik. Faham tak? Di rumah dia tak niat, pakai kasut tak niat, tapi jenis nombor ekor ni ada orang jual pula, dia singgah beli. Hak tu boleh jamak, qasar, buka puasa, tinggal Jumaat, sapuh 3 hari pun tak apa. 2. Ada 4 saya sebut 3, 4 ni baru 2. Ada 2 lagi. Yang ketiga, daripada mula langkah tu memang jahat. Nak pergi konsert ini pun LGBT, dia nak pilih tu daripada mula keluar. Memang nak pergi tu. Walaupun mungkin dia singgah jumpa kawan apa semua, mungkin lah, tapi niat utama nak pergi tu, dia tak boleh sembahyang qasar jamaah. Jangan tanya, ni pun sembahyang. Boleh niat kita je sembahyang. Orang lain pun sembahyang. Singgah RNR qasar jamaah tak sah. Sebab tu kelonggaran Allah longgarkan kepada orang yang banyak buat maksiat. Takkan ni pun sembahyang. Dia cakapnya tu sembahyang ni ramai yang buat sembahyang. Tengok bola tak apa. Tengok bola, tengok cara ni pemain skill. Bukan nak kuati zoom, lutut. Tak ada je. Tak tu ternampak ya macam terjadi maksiat di celah-celah. Tujuan dia bukan nak tengok paha, lutut orang. Tak boleh qasar jamaah. Okey. Ni niat utama nak buat maksiat memang tak boleh. Kalau bulan Ramadan dia tak boleh buka puasa. Hari Jumaat dia tinggal Jumaat tak boleh. Keluar pergilah pukul 4 pagi pun tak boleh. Niat utama nak buat maksiat. Tak boleh. 2 ni tak boleh. Hak ketiga tak boleh. Tak boleh mengamalkan rukhsah. Tak dapat kelonggaran. Yang ketiga. Yang keempat pun tak dapat kelonggaran, iaitu mula dia niat yang baik, dalam perjalanan dia upah terus niat dia. Mula dia kata nak pergi makan kenduri, kemudian baru dia sedar ada majlis sekian-sekian, tak jadi makan kenduri, tak jadi pun nak pergi tu. Dia dah ubah niat utamanya kepada niat utama yang lain. Dia pergi nak kenduri, dah dia pergi tu. Jam tak boleh qasar jamaah, apa rukhsah pun tak dapat. 2 boleh dapat, niat baik buat baik. Niat baik tercelah-celah tu jadi hak maksiat sikit, lepas tu terus lah. Hak mana apa di destinasi yang dia nak pergi tu, dia terus pergi tu okey. Kalau niat nak pergi tempat jahat, program yang jahat, tak boleh. Macam tu lah. Pergi nak minum arak ke, pergi nak judi ke, tengoklah, bergantung kepada qasad. Innamal a'malu binniyat. Niat dia tu ke mana? Niat mula-mula nak buat baik, betul dia cancel niat tu, dia menghala ke perjalanan maksiat, hak tu pun tak boleh apa-apa rukhsah. Kerana kaedah fiqh, la rukhsata lil maksiyah, ataupun ar-rukh, saya sebut silap tadi, ar-rukhsatu la tunatu bil maksiyah. Ar-rukhsatu kelonggaran hukum, la tunatu tiada kaitan bil maksiyah dengan sebarang maksiat. Rukhsah ni kelonggaran. Takkan Allah nak melonggarkan orang-orang yang niat jahat. Kalau dia niat nak buat maksiat, di tengah perjalanan dia ubah niat kepada niat yang baik, maka tempat hak dia berubah niat perlu diukur kilometer dari situ. Kalau cukup, okey. Dia pergi sekerak dah 100 kilometer. Dia pergi dah 50 kilometer, dia ubah ke tujuan yang baik pula. Tak boleh juga lah, pasal berbaki 50 kilometer saja lagi. Dia mula ukur tentang ubahnya. Gitu. Eloknya daripada mula tu ni hak baik lah, senang contoh.
Kita baca terjemahan ni khadam Nabi daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya pada peperangan Tabuk, Tabuk ni Madinah menghala Jordan, di hujung Saudi. Saya pun tak biasa pergi Johor. Kawasan tu ada, sebelum sampai Tabuk kita jumpa Al-Ula, yang dalam Quran sebut Al-Hijr atau disebut Madain Saleh, kampung Nabi Saleh, kampung Thamud. Jadi Tabuk ni kawasan panas. Kalau musim panas sangat panas, musim sejuk sangat sejuk. Dia banyak batu-batu peninggalan Romawi. Rasulullah SAW pergi menunaikan hajatnya waktu dalam perang Tabuk ni, perang terakhirlah tahun 9 di hujung hayat Nabi. Nabi pi menunaikan hajat singgah ke tempat membuang air kecil. Kata Al-Mughirah, aku pergi bersama Nabi dengan membawa air. Khidmat dia tolong bawa air, dia tinggalkan Nabi tahu tu lah. Setelah Nabi selesai qada hajat, baginda datang kepadaku, maka aku tuangkan air wuduk kepadanya. Khidmat, tuang air. Baginda pun membasuh mukanya, wajib-wajib je lah, kasi air sikit. Kemudian baginda berusaha untuk mengeluarkan dua tangannya dari lengan baju, menyintir lengan. Baju Nabi ketat, pasal musim sejuk, orang pakai long john. Nabi pun pakai juga long john, baju ketat dalam. Nak buka payah, kena buka juga. Tangan mau tak mau kena basuh juga. Kecuali kalau sangat-sangat sejuk, boleh memudaratkan, kita boleh terima. Kalau sejuk sikit-sikit, kena buka juga tangan. Tak usah ada buat alasan ketat ke apa. Sampai Nabi terpaksa nak sintir tak boleh ketat, Nabi buat keluar dari bawah, basuh ke bawah. Nabi kira tarik tangan, keluarkan tangan. Tetapi baginda tidak mampu mengeluarkan tangannya kerana terlalu sempit ketat lengan bajunya. Maka Rasulullah SAW pun mengeluarkan dua tangannya dari bawah jubahnya dan membasuh kedua tangannya hingga ke siku. Kemudian baginda menyapu kepala dan menyapu di atas khuf. Nabi tak buka lah, tak basuh lagi. Selepas itu Rasulullah pergi kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat sedang berjamaah yang diimamkan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi berjemaah dengan mereka. Itu Imam Abdul Rahman bin Auf. Beliau sudah solat satu rakaat bersama sahabat, kini masuk rakaat kedua. Time Nabi sampai itu rakaat kedua. Maka Rasulullah pun menyempurnakan bakinya selepas salam imam. Semua sahabat terkejut melihat Rasulullah berada di belakang mereka. Selepas selesai solat, baginda bersabda, kamu telah melakukan perkara yang baik. Tak payah tu terkejut-terkejut. Biasa, aku jadi makmum, selalu Nabi jadi imam. Itu Nabi jadi makmum. Orang yang pernah jadi imam dan makmumnya Nabi, Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Abu Bakar. Mereka ni biasa jadi imam, Nabi duduk ada belakang. Orang lain tak. Kalau ada Nabi, malu Allah dengan Nabi, Nabi lah jadi imam. Daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau membuang air kecil, kemudian berwuduk dan menyapu air di atas dua khufnya. Ada orang berkata kepadanya, kamu buat begini saja, tak usah lagi. Jarir berkata, ya, aku melihat Rasulullah SAW membuang air kecil, kemudian baginda berwuduk dan menyapu air di atas dua khufnya, tidak membasuh kaki. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seramai 70 orang sahabat telah meriwayatkannya. Ada yang meriwayatkan dengan perbuatan dan ada juga yang meriwayatkan dengan perkataan. Ramai ni dia hampir-hampir sampai ke apa yang disebut sebagai hadis mutawatir. Ramai sahabat mengamalkan sunnah pakai khuf, sapu air pakai khuf. Saya tak bawa, nanti bawa boleh tunjuk. Di musim sejuk orang jual lah di kedai-kedai, tapi tak selesa. Saya beli ukok kaki tu, sedap pakai. Ada yang sudah siap beli dah. Stokin terbaik tak jadi, dibasah ke mana pun, dia kena
khuf kulit getah atau yang kalis air lah, apa bahan tu. Kalau rendam kaki dalam sungai tu, kot mana pun lama-lama dia masuk juga lah. Maknanya kalau sekali lalu atas ayak tu tak besar tak apa. Ayak akan masuk serap juga dekat penjahit dia. Kawasan jahitan tu memang masuk. Jahit dengan benang lah kot tu memang masuk. Tapi payah lah dia. Jahitan dia tu pun elok. Jahitan dia elok. Macam mana? Yang boleh qasar solat. Yang tu dia hurai musafir apa yang boleh sapu ni? Musafir hak boleh qasar solat. Musafir dengan tujuan untuk tidak melakukan maksiat. Tujuan jadi bukan niat nak buat maksiat. Untuk menyapu di atas khuf selama 3 hari 3 malam dan bagi orang yang bermukim selama sehari semalam. Pada tempoh itu dikira dari hadas atau wudu selepas memakai khuf. Hadis di bawah daripada Syuraih bin Hani berkata, saya pergi berjumpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya tentang hukum menyapu di atas khuf. 2 khuf. Khuf dia kena pakai sepasang, dia tak boleh pakai sebelah kaki. Kecil mana sebelah kaki tu sakit, pakai hak belah tu je tak boleh, pakai dua-dua belah. Kecuali orang kaki pudung, dia ada satu kaki je nak pakai dua belah tu lah. Itu tak apa lah. Orang ada 2 kaki, dia ada pakai sebelah dia sapu khuf, sebelah lagi dia basuh kaki, tak boleh. Kena basuh dua-dua. Pakai dua-dua. Pakai sebelah tak jadi. Jadi pertanyaan Sayyidatina Aisyah tentang hukum menyapu di atas 2 khuf. Sayyidatina Aisyah berkata, pergilah berjumpa Ali kerana dia lebih mengetahui dariku. Dia selalu bermusafir bersama Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah tak selalu. Cabut undi lah. Kalau kena undi, musafir dengan Nabi. Kalau tak kena, bawa bini lain. Macam tu lah. Taklah kerap. Giliak-giliak nak bawa isteri. Lalu kami pun pergi bertanya Sayyidina Ali. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Paling lama. Nak pakai saat boleh. Nak pakai paling lama 3 hari 3 malam. Cukup 3 hari 3 malam, dia kena renew. Kalau nak pakai renew. Macam mana renew? Ayat semayang dah. Buka aja khuf. Buka saat, pakai balik. Niat untuk 3 hari lagi. Lesen dah batal. Buka khuf dua-dua belah, pakai balik. Senang lah. Kalau memang dia ada ayat semayang. Sebelum pakai balik tu kena basuh kaki. Buka dua-dua khuf, basuh kaki je. Basuh kaki dua-dua belah. Pasal dia duduk tengah ada semayang, pakai balik. Lap dulu kot, basah tak syok kan. Tapi kalau 3 hari dah cukup, buka, dia fikir aku memang tak ada semayang. Kena ambil semayang dengan sempurna, baru dia pakai balik. Sebab syarat pakai mesti ready wudu. Ada wudu, buka, basuh kaki, pakai balik. Kalau time buka tu memang tak ada air semayang, dia kena ambil wudu dengan sempurna, baru boleh pakai balik. Saya duduk sini 3 bulan sejuk, memang pakai khuf hari-hari. Mandi jangan nyerang. Khuf hari-hari, semayang dengan masuk tandas pun dengan khuf. Kan nak mandi, nak ambil wudu dia pun. Nak buang air kecil, nak ambil wudu, khuf ada di kaki, biar dia melekat. Tapi kalau gatai, tak syurung, garu tak sedap, tak kena. Garu tak apa-apa, dia terbang. Geram, gatai, garu tak kena, buka kena wudu macam balik lah. Kena wudu macam biasa. Bila kita buka, dia kata hadas tu menyerap ke kulit kaki. Kena basuh kaki. Tak buka tak apa. Tak buka, hadas duduk atas permukaan khuf, kita sapu sedikit air, dia hilang. Jika seseorang itu mula menyapu khuf ketika belum musafir, kemudian selepas menyapu khuf, dia musafir, dia sapu di rumah dia, betul baru dia musafir. Hak ni dia boleh pakai sehari semalam saja. Sebab dia mula sapu tu, dia belum musafir.
Atau dia menyapu khuf di dalam musafir, kemudian dia bermukim. Ataupun dia sapu khuf di perjalanan, tapi lepas itu dia singgah di homestay, duduk melebihi 4 hari ke atas. Mukim tu makna dia duduk lebih daripada 4 hari. Atau duduk 4 hari saja, 4 hari ke atas. Kalau kita singgah mana-mana tempat, kita duduk 3 hari, 3 hari lebih, lagi tak cukup 4 hari, kita masih dipanggil musafir. Kalau pergi bercuti saat-saat tak musafir lagi. Atau seseorang syak, apakah dia mula menyapu khuf dalam musafir atau ketika mukim? Dia tak ingat, aku mula sapu tu tak pernah. Di rumah kan dalam perjalanan. Dalam semua masalah ni hendaklah disempurnakan sapuan orang mukim sahaja, iaitu sehari semalam sahaja bagi semua masalah dia. Jadi cukup sehari, habis tempoh, nak pakai lagi, betul saya kata tadi lah, dia kena renew. Pakai boleh, tapi ambil wuduk nanti kena masuk lagi. Kalau renew tak apa, ambil wuduk nanti, sapu tehud, boleh. Jika seseorang berhadas ketika belum musafir, tak ambil keluar mana-mana air nanti, kemudian berwuduk dan sapu khuf. Orang macam ni boleh pakai selama 3 hari. Berhadas ketika belum musafir dan dia menyapu khuf di dalam musafir, maka dia dapat menyempurnakan tempoh musafir 3 hari 3 malam. Sama ada ketika belum musafir itu sudah berlalu ke atasnya waktu solat dan lengkapnya ataupun tidak. Waktu solat dah masuk ataupun belum masuk waktu solat, dia duduk di rumah dia. Yang penting dia keluar, dia singgah ke mana-mana baru dia ambil wuduk. Orang macam ni boleh pakai 3 hari 3 malam. Jika seseorang syak, apakah sudah tamat tempoh sapuan atau belum tamat? Dia tak ingat jam mula betul ke berapa, ke 9 ke 10. Dalam keraguan dia kena ambil masa yang paling dekat lah, 9 ke 10. Atau aku batal kemarin 9. Maka tidak boleh, tidak dibenarkan menyapu dalam tempoh syak itu, kerana menyapu khuf adalah suatu rukhsah. Rukhsah kena yakin. Rukhsah tidak boleh ada kaitan dengan maksiat, satu. Yang kedua, rukhsah nak amal rukhsah mesti dengan yakin. Ragu-ragu tak boleh. Di bawah ada kaedah tu, ar-rukhsatu la yusaru ilaiha illa biyaqin. Rukhsah tidak boleh diamalkan melainkan dengan keyakinan. Jika syak, ragu-ragu lagi, adakah dia mula berhadas pada waktu zuhur atau waktu asar? Hendaklah dibina urusannya bahawa permulaan hadas itu pada waktu zuhur. Nanti zuhur besok batal, ikut jam lah. Kalau kedua petang. Jika dia berjunub dalam tempoh memakai khuf itu, wajiblah ditanggalkan khuf untuk mandi wajib. Khuf untuk wuduk dia mandi wajib kena buka. Kecuali kalau sakit sangat, itu dia kena tayammum. Dia balut kawasan hak sakit, bukan pakai khuf seluruh kaki, balut tempat-tempat tertentu, mandi hak mana boleh mandi. Atas balutan tu sapu ayak, kemudian kena cari debu, tayammum, sapu muka dengan niat cover kaki yang berbalut. Aku tayammum untuk menyempurnakan kakiku yang berbalut. Tepuk debu, sapu tangan sampai siku, aku tak payah niat apa. Niat ketika menyapu muka. Tayammum untuk kakiku yang berbalut. Maknanya tak boleh diamalkan sapu khuf. Kena mandi sempurna. Kalau sakit sangat, mandi campur dengan tayammum, bukan khuf. Khuf tak ada kena-mena dengan mandi wajib. Daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, apabila kami bermusafir, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menyapu khuf yang kami pakai selama 3 hari dan tidak perlu menanggalkannya kerana membuang air besar. Masuk tandas sekali khuf. Ada terompah, pakai terompah sekali khuf, masuk tandas, buang air besar, jangan tak buka. Kalau tak buka lah, kalau nak buka silakan, tapi tak dapatlah keistimewaan apa yang kita baca. Air besar, air kecil dan tidur sekali dengan khuf. Melainkan kerana junub, yakni kami mesti menanggalkannya dan tidak boleh menyapu khuf dalam keadaan junub. Bahkan kami wajib membasuh kaki kami
beserta seluruh badan yang lain. Sikit lagi. Syarat menyapu dua khuf. Pertama, memakai khuf selepas sempurna wudu. Apa tadi? Hadis di bawah pun ada. Yang kedua, khuf itu suci. Kulit tu mesti kulit yang suci. Kalau kulit bangkai pun tak apa, dah basuh, dah sama. Khuf itu bukan kulit khinzir dan kulit anjing. Sebab kulit khinzir dan anjing basuh di mana pun tetap najis. Kulit-kulit lain tak apa. Yang ketiga, setengah ulama dia syaratkan khuf itu tidak ihram. Kalau dia khuf, orang dia sebut khuf kerana larangan. Antara larangannya memakai kasut yang menutup jari dan tutup tumit. Kalau tak boleh, pasal itu satu. Lepas tu dia sapu pula. Ni cantik rumah dah pakai tu salah. Wuduk tu sempoi punya tak dapat. Kecuali keadaan terlalu sejuk dan memerlukan. Yang tu bukan tak pakai khuf. Mungkin seluar pakai sejuk dengan tawah pakai baju, pakai jaket. Kalau terlalu sejuk. Tapi bukan udara sejuk. Sejuk dia pun bisa-bisa ya. Pakai ihram. Yang ketiga, perempuan boleh pakai khuf dalam ihram, lelaki tak boleh. Yang ketiga, khuf menutup keseluruhan tempat fardu kaki. Maknanya dari buku lali ke bawah tu kena tutup. Jangan khuf pendek, khuf kena menutupi buku lali dan seluruh kawasan yang ada lubang. Jadi tutup koyak. Ia menghalang air dari meresap ke dalam kaki. Mudah berjalan dengan memakainya. Kerana keperluan orang musafir untuk berulang alik berjalan padanya. Mana tak boleh longgar, tak boleh berat. Khuf tu syarat dia mesti ringan, selesa, melekat di kaki. Kalau berat, dia bukan khuf. Macam orang duk bisyuk rumput tu, kasut getah tu, itu ke khuf, berat tu, jalan merah. Kalau masuk air pun, orang berat tu. Itu ke khuf. Kalau kena tinggal bah ke apa, kena lari. Dah boarding dah nak pergi ke gate, lari di airport, orang mana boleh. Itu ke khuf. Khuf ni dia selesa. Kalau kita tercabut kasut pun, khuf lekat di kaki. Kemah letak antara syarat dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan? Sila. Atas betul ya. Ditutup luar, tak ada lubang. Kalau dia tak ada lubang apa, dia bukan macam kasut ikat tali tu. Ada tali? Tutup penuh. Kalau dia tutup lengkap boleh. Sebelum kita pakai boot tu, kita ambil wuduk dulu. Syarat dia ada semayang pun pakai. Okay, boleh. Sapu lah. Boleh. 3 hari tu kalau musafir lah. Kalau latihan yang dekat tak boleh. Dia boleh pakai jam. Ukuran dia daripada mula batai, bukan mula pakai. Sebab pakai, mungkin kita pakai serontok. Ramai yang pakai. Tapi batai, ada orang batai dah, ada orang tak batai. Ada orang batai lambat dia boleh pakai lama lagi ya. Batai lambat dia boleh pakai lama lagi. Dia ni pakai pagi, tengah hari dah batai. Kita pakai pagi, tak tahu jenis tak batai lagi, tak keluar pun, tak keluar. Lepas insya-Allah batal. Lepas insya-Allah hari ni sampai lepas insya-Allah esok. Tempoh dia tak sama. Orang tak sama.
Kita solat tu dan sujud tu kena pacak kaki semua, kena boleh. Kalau dikeras ni apa payah juga. Kita nak pakai hatta dalam solat. Kita tidur dengan khuf tu, kita solat dengan dia, masukkan tahajud dia dengan dia, dan tak mandi lah. Belum mandi kena buka pula kan. Ada lagi soalan lain? Tak ada ano? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.